fakta-fakta pilihan raya umum ke-15 ini, kita juga perlu mengambil berat terhadap soal kesihatan kita, khususnya untuk kita mengetahui bagaimana kesiapsiagaan kita bila kita berdepan dengan kecemasan. Jadi sekarang ini kita berbicara berkenaan asas bantuan hayat. Kita bersama dengan Dr. Abdul Rahman, pakar kecemasan dan trauma Hospital Melaka. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Munawar kerana menjemput saya. Okey, mungkin untuk permulaan ni kita nak war-warkan kepada masyarakat di luar sana. Apakah yang dimaksudkan dengan asas bantuan hayat ini? Jadi kepentingannya kenapa kepada masyarakat? Betul. Okey, asas bantuan hayat ini sebenarnya adalah sebuah ilmu yang ilmu menyelamat yang sebenarnya sudah agak lama berada di dunia. Dan di Malaysia pun sebenarnya kita telah mempraktikkan di hospital-hospital, dan sekarang ini kita sedang kembangkan untuk mengajar kepada agensi-agensi kerajaan dan orang-orang awam, kerana kita nakkan semua orang mempunyai skill ataupun kemahiran untuk melakukan sesuatu gerakan yang akan mungkin dapat membantu menyelamatkan seorang pesakit yang mengalami renjatan jantung. Maksudnya kita biasa dengar kan, kadang-kadang ada di kalangan kes seperti atlet ataupun ada rakan-rakan kita sendiri yang sihat walafiat, yang kemudian secara tiba-tiba saja kita dengar kata dia rebah dan kemudian kita dapat tahu meninggal dunia. Jadi ada sesetengah manuver, ada sesetengah perbuatan yang kita boleh lakukan, skill yang kita boleh lakukan untuk meninggikan peluang untuk kita menyelamatkan orang-orang yang mengalami renjatan jantung ini. Jadi dia sebenarnya dalam bahasa Inggeris ini kita panggil basic life support. Jadi dalam bahasa Melayunya kita tukarkan jadi asas bantuan hayat lah. So ketika saat di mana jantung tu berhenti, apakah metod yang boleh kita lakukan untuk menyelamatkan pesakit? Okey, apa antara teknik-teknik penting dalam asas bantuan hayat ini? Kita difahamkan antara yang komponen utama yang perlu kita berikan pemahaman secara am kepada masyarakat di luar sana adalah berkenaan CPR. Betul. Jadi mungkin ada dalam kalangan masyarakat luar sana yang tidak cakna, tidak tahu sebenarnya apa itu CPR, betul? Ya. Basic life support ni kebanyakan majoritinya adalah apa yang kita katakan hampir 60 hingga 70% adalah CPR, iaitu cardiopulmonary resuscitation. Jadi yang kadang-kadang kita tengok di dalam drama, dalam movie dan sebagainya kan, apabila jantung pesakit terhenti kemudian doktor akan pergi melompat ke atas badan dan kemudian kita buat tekanan pada dada tu, itulah asasnya. Jadi cara kita hendak melakukan perkara itu yang perlu dipelajari, kerana jika dilakukan secara teknik yang salah, dia mengurangkan kebarangkalian kita dapat menyelamatkan pesakit. Jadi skill yang kita ajar ni adalah untuk kita memastikan orang melakukannya dengan cara yang betul. Kalau dia buat macam style Mr. Bean tu memang tak selamatlah jadinya. Kan? Jadi kita akan cuba untuk cuba untuk menyelamatkan pesakit dengan memberikan tekanan kepada dada. Yang pertama kita kena recognize dulu apa keadaan yang boleh memberikan kita indikasi untuk kita memulakan rawatan ni kepada pesakit. Jadi yang pertama kita kena pastilah orang ini sedang mengalami renjatan jantung. Jadi cara kita nak kena pasti itu yang diajar sekarang ini adalah yang pertama, apabila kita melihat orang tu rebah, kita terus pergi kepada orang tersebut dan kita check response. Kita akan tepuk bahu dia dengan kuat untuk tengok sama ada dia respon ataupun tidak. Bangun, cek, bangun. Jika tidak ada respon, kita akan tengok muka, leher dan dada dia untuk melihat sama ada tanda-tanda pesakit itu bernafas ataupun tidak. Jadi kita akan tengoklah kalau dada dia naik ataupun kita nampak dia tercungap-cungap dan sebagainya. Maksudnya orang itu bernafas. Jadi kita tidak perlu melakukan tekanan pada dada. No cardiopulmonary resuscitation. Jadi kita akan biarkan, tetapi sekiranya kita tak nampak dalam tempoh 10 saat apabila kita lihat muka, leher dan dada tidak ada tanda-tanda pernafasan, maka kita kena mulakan bantuan untuk memberikan tekanan kepada dada. Kerana jantung pesakit itu telah berhenti. Dulu kita ajar cek nadi. Sekarang kita kata bila orang cek nadi itu ramai yang tak ada skill nak cek dan sebagainya, ataupun mungkin dia rasa nadi itu dia mungkin rasa nadi jari dia sendiri. Apabila kita tekan terlalu kuat kita akan rasa macam tu. Jadi sebab itu kita dah de-emphasize benda tu. Sekarang ni kita terus tekan kepada dada supaya kita aktifkan tekanan pada dada tu untuk pastikan jantung tu terus berdegup untuk mengepamkan darah ke otak dan juga ke jantung. Bagi memastikan pesakit itu kita boleh sustain dia sebelum kita dapat memberikan rawatan definitif lah. Rawatan definitif ni kita berikan ke hospital, diberikan oleh jabatan saya lah, Jabatan Kecemasan dan sebagainya kepada pesakit. Okey.
Okey, teknik yang betul adalah sangat penting untuk betul. kita menyelamatkan nyawa seseorang tersebut yang berada dalam kecemasan. Jadi kalau nak pam untuk kita melakukan CPR tersebut, jadi berapa kali kita perlu tekan sebenarnya, doktor? Okey, dia apabila kita melihat pesakit itu telah pingsan, kita hendaklah pergi tengok recognize pesakit itu adakah dia respon kepada panggilan kita dan adakah dia bernafas. Jika tidak ada dua ni, maka kita tak akan berlengah lagi, kita akan silangkan tangan kita letakkan betul-betul dekat atas pertengahan tulang dada dia. Tulang dada kita ada kat sini kan, sternum kat sini. Jadi sternum, separuh dada tu kat situ kita akan letakkan dekat situ dan kemudian tumit tapak tangan ni kita akan letak dekat atas tulang dada tersebut dan kita akan tekan. Kadar tekanan dia adalah 30 tekanan dan 2 bantuan pernafasan. Tapi 2 bantuan pernafasan ni saya kena sebutkanlah sebab dalam era kita sekarang ni kan, kita ada COVID dan ramai orang yang keberatan untuk buat rawatan CPR ni adalah kerana yalah kita tak tahu status orang tu, kan. Ada yang rasa geli, ada yang tak sanggup dan sebagainya. Jadi ramai yang tak nak berikan bantuan pernafasan mulut ke mulut. Jadi sebenarnya kita dah de-emphasize benda tu, tak perlu memberi bantuan pernafasan mulut ke mulut. Sebelum kita menyentuh berkenaan CPR mulut ke mulut, ini salah satu lagi kesalahfahaman dalam kalangan masyarakat lah. Kita nak wawarkan kepada penonton bahawa kita membuka talian kepada anda 0322010633, 0322014732 untuk anda menghubungi kami berkenaan bantuan asas hayat ini. Jadi sekarang ini doktor, kita ada seorang pemanggil, difahamkan Encik Kamarudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ni DJ? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Encik Kamarudin, apa persoalan ataupun pengalaman yang ingin dikongsikan sama dengan tetamu kita? Bermakna saya ucapkan selamat pagi lah pada doktor pakar lah kan. Ya. Saya masalah saya tak ada. Baru-baru ini saya telah pergi hospital Tun Fatimah Boh lah kan. Habis saya kena tahan buat lebih kurang 5 hari. Jadi saya suspek sesak nafas. Sesak nafas kemudian pergi rawatan lah semua kan. Pergi rawatan masa 5 hari tu macam nafas saya sesak kan. Habis dah habis dalam saya pergi kena tahan hospital tu. Dalam 5 hari saya dibenarkan pulanglah balik ke rumah kan. Okey. Lepas tu lepas balik tu, tapi saya macam kesihatan saya ni bila pergi hospital tu macam lega sikit lah kan. Jadi ada satu doktor buat lapan lah saya duduk hospital Tun Fatimah Moore kan. Dia bagilah nasihat gini kan, dan dia bagi pemeriksaan doktor apa semua kan. Tapi okeylah pada saya dah balik ni. Badan saya kira ringan lah kata orang. Nafas senang menarik apa semua kan. Kira kesihatan saya tak terganggu lagi lah. Alhamdulillah. Baik. Jadi saya ni kata orang dah umur, jadi saya ada buat kerja lah, macam kerja berat lah kan. Bila nafas tak berfungsi macam sesak, kita tak boleh buat kerja. Faham. Itulah. Baik, terima kasih Encik Kamarudin kerana berkongsi pengalaman bersama kami. Saya akan ajukan pengalaman Encik Kamarudin bersama dengan pakar kita di studio. Okey, doktor, bagaimana dari segi penerangan pesakit itu tadi ataupun Encik Kamarudin berkenaan situasi kesihatan dia yang sering sesak nafas. Jadi ada berkaitannya dengan CPR. Okey. Pak Cik Kamarudin tidak perlukan CPR lah. Okey, yang pesakit yang mempunyai masalah senang sesak nafas dan sebagainya ni biasanya adalah pesakit jantung. Daripada apa yang diceritakan oleh Pak Cik Kamarudin itu pun berbunyi seolah-olah macam sebab saya tak boleh nak buat penilaian secara objektif berdasarkan cerita pendek yang Pak Cik Kamarudin ceritakan tadi, tetapi daripada secara kasarnya saya rasa kemungkinan dia mempunyai kegagalan jantung. Jadi kegagalan jantung ni memang biasanya kita akan rawat dengan ubat dan sebagainya, dan kita akan nasihatkan pesakit untuk mengurangkan aktiviti-aktiviti kerja mereka lah. Mereka tak boleh
boleh Pak Cik Kamarudin tidak boleh melakukan aktiviti-aktiviti seperti dulu. Jadi kalau macam orang yang sebelum ni dia boleh berjalan jauh, jadi kita akan nasihatkan dalam keadaan sekarang ni dia tidak boleh paksa diri dia kerana jantung dia tidak mengepam darah seefektif, seberkesan ketika masa dia muda dahulu, ketika jantungnya sihat. Jadi saya fikir adalah penting untuk kita semua menjaga kesihatan jantung kita lah. Jadi nasihat saya, sekiranya Pak Cik Kamarudin mempunyai masalah kesesakan nafas yang semakin melampau, ketika waktu rehat pun masih ada dan sebagainya, maka kenalah pergi bergegas ke Jabatan Kecemasan, Hospital MUA, saya tak salah saya yang Pak Cik Kamarudin sebut tadi, untuk mendapatkan rawatan lanjut. Okey, Doktor, kita nak lanjutkan daripada perbincangan kita ini kepada persoalan utama kita lah. Yalah, kita selalu tengok dalam filem, dalam drama, CPR ni melibat mulut ke mulut. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita fahamkan kepada masyarakat berkenaan CPR ini tidak semestinya menggunakan mulut ke mulut, tapi menggunakan teknik yang lebih efisien, Doktor. Ya, betul. Sekarang ni disebabkan oleh keadaan di mana kita pun tahu public concern kan tentang pemberian bantuan pernafasan kepada pesakit ada COVID, ada yang mungkin ada HIV, ada yang mungkin ada hepatitis dan sebagainya, mana ada risiko jangkitan kepada orang yang nak membantu. Jadi kita memang dah tidak menggalakkan memberikan bantuan pernafasan mulut ke mulut. Jadi bantuan pernafasan mulut ke mulut ni kita cuma berikan kepada orang yang kita kenal saja sebenarnya. Jadi misalnya contoh anak kita atau ibu dan ayah kita, yang itu kita tak payah fikirlah isteri kita dan sebagainya, kita boleh berikan bantuan pernafasan mulut ke mulut. Seperti yang saya sebutkan, kita tekan 30 kali dan kita berikan bantuan pernafasan 2 kali. Di hospital kami ada alat iaitu untuk berikan oksigen tu, jadi kita akan pam 2 kali. Tetapi di luar macam mana? Sebab kita orang awam kan, orang awam mana ada peralatan oksigen dan sebagainya. Jadi kita perkenalkan konsep hands only CPR. Yang mana kerja kita hanya menekan dada saja. Jadi kita tidak ada 32, tetapi kita hanya akan tekan selama 2 minit dan selepas 2 minit tu kita periksa semula pesakit. Sama ada respon, ada tanda-tanda bernafas. Sekiranya pesakit ada tanda bernafas atau dia bangun, maka kita tidak perlu lagi teruskan bantuan CPR. Baik, kita ada seorang lagi pemanggil dari Perak, saya difahamkan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada pengacara yang hebat, berkualiti dan disanjungi, dan juga tetamu khas yang sudi hadir pada hari yang berbahagia ini. Selamat pagi kepada anda berdua. Ya, terima kasih kerana menghubungi kami. Apa yang ingin dikongsikan bersama dengan penonton Selamat Pagi Malaysia dan juga pakar kita di studio pada pagi ini? Okey, bantuan harian ni adalah bantuan yang paling diperlukan kepada pesakit-pesakit yang diperlukan, yang pergi ke hospital ataupun klinik lah orang kata. Sebab bantuan ni antara bantuan yang paling bagus, sebab orang kata ni bantuan, kalau mereka ni memerlukan bantuan harian ni betul-betul tu mereka bolehlah mendapatkan bantuan tu di hospital ataupun klinik. Orang kata sebab pesakit lah, macam kita pun sama je lah kan, bila masa kita jadi apa kita pun tak tahu. Tetapi kita kena jaga diri kita dan sentiasa elakkan makanan-makanan yang ada berminyak secara berlebihan lah. Tapi jangan orang kata kesihatan tu paling penting. Jadi kita kenalah buat sesuatu bersenaman semua sekali itu, makan lebihan buah-buahan dan semua sekali untuk mengelakkan apa-apa penyakit yang berlaku pada diri kita, supaya kita tak pergi dekat hospital. Ya, betul. Saya setuju dengan saranan yang dinyatakan itu tadi. Itu nasihat yang sangat baiklah untuk kita semua, khususnya dalam kita menjaga tahap kesihatan kita pada tahap yang tinggi. Okey, kita ada satu lagi pemanggil daripada Selangor, difahamkan Encik Roslan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Talian terputus, Doktor. Okey, Doktor. Mungkin kita nak lanjutkan perbincangan kita daripada perkongsian daripada pemanggil-pemanggil kita tadi berkenaan saranan terhadap kita menjaga tahap kesihatan kita, khususnya dalam situasi pasca pandemik COVID-19 ini. Jadi kepentingannya untuk kita menjaga kesihatan jantung kita, Doktor. Jantung ni saya selalu ingatkan pesakit-pesakit saya bahawa ia adalah satu organ yang Allah cipta, Tuhan ciptakan untuk kita supaya dari mula dia lahir, kita lahir sehinggalah kita meninggal dunia, dia tak ada bateri. Jadi dia akan sentiasa berjalan dengan sendirinya. Jadi
organ ni sangat special. Jadi kita memang kena jaga organ ni. Kerana tanpa jantung ni umpama enjin dalam kereta. Jadi apabila enjinnya tidak berfungsi dengan baik, maka badan kita pun takkan dapat berfungsi dengan baik. Jadi disebabkan tu saya memang setuju sangatlah dengan saranan pemanggil kita yang kedua tadi yang mengatakan bahawa kita kena jaga penjagaan jantung kita sejak daripada awal. Jangan tunggu sehingga kita sakit. Tapi alhamdulillah COVID-19 ni sebenarnya menyebabkan ramai orang mempunyai tahap kesedaran kesihatan yang tinggi, kita perasan. Jadi mereka pun dah mula menjaga, mereka tak nak pergi ke hospital kerana mereka sedar bahawa sekarang ni mendapatkan rawatan ke hospital tu lebih kompleks berbanding dengan sebelum era COVID. Jadi mereka pun dah mula concern about menjaga kesihatan dan sebagainya lah. Jadi ya betul, kena jaga pemakanan, kena pastikan makanan sihat, banyakkan buah-buahan dan sayur-sayuran, kurangkan makanan berminyak, exercise. Yang itu penting. Tapi bila kita sebut exercise ni pun kita kena ingatkan bahawa ada setengah exercise seperti extreme sport, marathon dan sebagainya tu kita berhati-hatilah. Jangan kita terus lari marathon begitu saja. Kerana kita kena warm up dan mungkin kita kena buat secara berperingkat. Mula-mula buat 5 km ke dan sebagainya. Jangan terus hentam 42 km tu kan. Jadi kita dapat melihat beberapa kes yang mana orang yang fit pun, orang yang cergas, yang memang marathon runners pun secara tiba-tiba mengalami renjatan jantung. Sebab walaupun kita menjaga macam mana sekalipun, benda ni apa yang berlaku di dalam jantung ni kadang-kadang disebabkan oleh keturunan dan sebagainya. Jadi agak sukar untuk kita nak beramal sebenarnya. Dan kita sudah maklum juga dalam situasi sekarang ini banyak sebenarnya kaedah-kaedah yang boleh kita pelajari melalui media sosial berkenaan kepentingan menjaga kesihatan kita ini. Okey, kita ada seorang pemanggil di talian sudah pun bersedia pada ketika ini. Difahamkan sekali lagi Encik Roslan daripada Selangor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Encik Roslan. Dan selamat pagi. Saya ingin ajukan soalan kepada panel kita, Dr. Rahman. Silakan. Berkenaan dengan bantuan pernafasan CPR. Silakan Encik Roslan. Saya pernah melalui ujian melakukan CPR. Okey. Jadi pada pandangan saya, bila saya melakukan ujian melaksanakan CPR, dia ada teknik-teknik dia. Betul. Jadi dia bukan satu perkara yang agak mudah apabila kita menghadapi situasi untuk nak melaksanakan CPR, terutamanya orang awam lah. Ya, betul. Sebabnya masa saya ambil ujian tu pun saya hampir gagal ujian tu. Jadi saya kena ulang balik sebab dia ada teknik-teknik dia, ada cara tekan dia, ada cara kiraan dia, ada cara nak menghembus mulut ke mulut. Jadi saya tak nampaklah bagaimana orang awam ni kalau tidak ada pendidikan ataupun tidak diberi latihan dalam membantu melalui CPR ni, boleh sama ada boleh mendatangkan kebaikan kepada mangsa ataupun di sebaliknya. Itu saja soalan saya. Sekian, terima kasih. Ya. Baik. Okay. Baik, terima kasih atas perkongsian Encik Roslan. Terima kasih kerana menghubungi kami. Jadi, apa respon daripada doktor daripada Pertamanya saya ucapkan syabas kepada Encik Roslan lah kerana mengikuti ujian ini. Kita panggil itu sebagai khusus. Kita biasa panggil khusus dan biasanya memang akan ada exam pada hujungnya. Jadi Encik Roslan adalah antara orang awam yang kita kata ke hadapan lah kerana telah mengikuti khusus ni. Sebab biasanya kita akan ajar kepada healthcare facilities, kepada orang-orang pekerja kesihatan buat masa sekarang ni. Dan ia betul benar memang dia merupakan satu skill yang perlu diikuti, tetapi harus kita ingat dia tidaklah sesukar mana sebenarnya. Apabila kita mengajar silibus itu dengan elok dan kemudian kita ajarkan kepada orang awam, ia akan dapat dikendalikan dengan baik. Sebab sekarang ni kalau kita tengok, kita ni yang macam agak kekok dengan ilmu ni, tapi kalau di Jepun, negara-negara seperti Jepun, mereka mengajar silibus menyelamatkan pesakit basic life support ni pada anak-anak prasekolah dan juga pada anak-anak sekolah rendah mereka. Dan terdapat kes di mana negara mereka ada terima panggilan 999 yang cucunya dapat menyelamatkan datuknya yang mengalami renjatan jantung. Jadi dia adalah merupakan satu skill yang saya fikir perlu diajar kepada semua. Dan kita sedang cuba sedaya upaya untuk mengajar. Encik Roslan dah ada akses kepada benda tu dan dapat melakukannya. Alhamdulillah. Tetapi seperti mana yang Encik Roslan katalah, ia perlu dilakukan dengan betul dan perlu dilakukan mengikut step yang tertentu. Kalau kita buat dengan teknik yang salah, dia tidak akan menyelamatkan
menyelamatkan pesakit itu. Tetapi tak perlu risaulah bahawa jika kita tak buat, benda tu akan menambah mudarat kepada pesakit kerana orang tu dah berhenti dah jantungnya. Kalau dah berhenti, kita tak buat, memang confirm innalillah. Tapi sekiranya kita dapat melakukan sesuatu, itu adalah usaha kita nak menyelamatkan pesakit itu. Tetapi perlu dilakukan dengan teknik yang betul lah. Betul, dengan teknik yang betul. betul. Jadi untuk kita memberi pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat, untuk kita meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat, kepentingan memiliki asas bantuan hayat ini, bagaimana sebenarnya cara untuk mereka mengetahui platform-platform yang betul secara ringkas, Dr. Okey, secara ringkasnya sekarang kita berada di dalam alam media sosial kan. Jadi media sosial is so aktif. Kalau kita tengok di dalam TikTok, YouTube, Facebook, di mana-mana media sosial pun akan ada pengajaran tentang benda ini. Jadi kita boleh mendapat rough idea. Sekiranya mahu dipelajari secara formal, maka perlu dirujuk kepada agensi-agensi yang berkenaan. Kita boleh mempelajari secara formal ataupun secara tak formal di dalam talian yang kita ketahui. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Abdul Rahman Abdul Kadir dan juga kepada pemanggil untuk kita berbicara berkenaan asas bantuan hayat. Dan sekarang ini kita akan terus sahaja bersama dengan sahabat kita di Continuous untuk perkembangan semasa dalam negara.